Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Dikasihi yang berbahagia Tuan-Tuan serta di keluarga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa pada pagi minggu ni kita dapat berada dalam majlis ilmu untuk kita mempertingkatkan kepahaman kita untuk menghayati kehidupan seorang muslim mukmin yang akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kita bila jadi orang yang faham agama, erti tuntutan selok belok dalam Islam ni, kita senang menghadapi kehidupan. Baik apa yang menimpa kita, sama ada apa yang melanda kita berbentuk nikmat maupun musibah, dia mudah. Kalau tak ada kepahaman agama, dia jadi susah. Mai Tuhan bagi nikmat, dia meliau tak kena gaya. Mai Tuhan bagi musibah, dia jadi gila babi. Pasal tak ada panduan. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Rasulullah menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata baginda, ajaban li amril mu'min, satu yang mengkagumkan bagi urusan kehidupan orang mukmin, yaitu apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia semuanya, bahwa khairul lahu, ada kebaikan bagi dia. Sama ada yang Allah berikan itu berupa sarra, nikmat, ataupun dharra, keburukan, dia akan dapat kebaikan. Pasal apa? Apabila Allah timpa kepada dia nikmat, dia syukur, dia jadi orang yang bersyukur. Wa iza asabahu dharra, dan apabila menimpa ke atas dia kesusahan, sabar, dia sabar, dia dapat pahala sabar. Jadi tak ada apa lah kita jadi orang Islam, kok mana pun tak apa, yang penting kita reti. Kita jadi orang Allah bagi nikmat kat kita, kita gunakan dia sebagai orang yang bersyukur. Allah dapat pahala syukur tiap nikmat yang Allah bagi. Allah bagi pula kesusahan, terbina dalam diri dia kesabaran, dapat balas sabar dan kelebihan sabar yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah mengangkat hamba-hamba dia yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka kesusahan, dia sabar, derajat, kedudukan. Kan? Saya sentuh benda ni kadang-kadang kita tak nampak. Tak nampak awak lah, kemarau lama, mari hujan, awak lah duduk sampai terbang hilang, dan macam-macam. Kalau kita tengok musibah kita, Tuhan bagi, Tuhan nak bagi peluang kepada kita mengangkat derajat. Saya duk pelik satu je, kita dengan Indonesia ni bukan jauh mana. Di saat kita duk cakap pasal kemarau, Mekah habis bertanah bendang, Indonesia banjir. Satu benda yang Allah nak buat kan.
Lepas tu tengok pula kan, segi kapal terbang boleh hilang daripada radar kan, dengan teknologi yang cukup canggih kan, sampai Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita, nak uji kita, nak bagi peluang kepada kita dapat martabat yang tinggi, di samping dapat pengajaran. Tuan-tuan, dalam kitab Tanbihul Ghafilin bincang tentang musibah, ulama membahagikan musibah ni kepada tiga. Cerita hak ni sikit dulu sebelum baca kitab tu pun. Kalau rajin, kalau segan tutup kitab tu terminggu pelan-pelan. Musibah ada tiga. Satu dinamakan bala litaqrib, yang kedua dipanggil al-bala litaqdi, dan yang ketiga dinamakan al-bala litazib. Kita cerita bab musibah lah ni, tajuk kita. Dia ada tiga. Satu dan dua Allah bagi kepada orang-orang mukmin macam kita semua, iaitu litadib dan litaqrib. Yang kata litazib, bala litazib, yang ni Allah tak bagi kat orang beriman, Allah bagi kat orang-orang kafir, orang yang menentukan dia. Apa dia bala litaqrib? Bala kadang-kadang turun dalam bentuk litaqrib. Allah Ta'ala nak hampirkan hamba dia dengan dia. Tuan-tuan sekalian, mungkin masa kita duduk dalam nikmat, jauh kita dengan Allah Ta'ala, waktu kita senang, kita ada duit kan, masjid pun jauh, ngaji pun jauh, yang duk balik ulang wang kelian dengan pasak Kemboja berat hutang. Dia balik melia rata kan? Tak ada. Lalu Allah bagi kita susah sikit, kita boleh dekat dengan Allah. Kita tuan-tuan sekalian kadang-kadang tertengok manusia, kalau petang-petang dia tengok duit dalam paket ada 3,000, agak-agak nak sampai masjid tak ada. Ada lah kebanyakan di jalan jauh, saya duit banyak, tak haknya betul. Tapi kalau tengok ada RM3, dia nak pergi mana? Dia kata cukup buah minyak mutu pergi masjid lah. Tu di masjid mutu banyak dah kereta. Tuan-tuan, dia mudah. Jadi Allah bagi kita kadang-kadang meniaga susah, kadang-kadang duk dapat pendapatan elok tak tahu korang, tu musibah lah. Litaqrib, kalau kena kat orang-orang yang beriman, Allah nak hampirkan kita dengan dia. Allah Ta'ala nak dekatkan kita dengan dia. Sebab itu kan, tuan-tuan tengoklah contoh apa nama Sa'labah, bukan Sa'labah, dia Sa'labah, dia orang miskin. Waktu miskin tak ada harta, Allah masjid ni dia sampai dulu, orang tak sampai lagi dia sampai dah. Lepas tu habis semayang, dia balik dulu, orang tak balik lagi, dia balik dulu, terpaksa kena balik. Orang tanya dia, awak yang kalut sangat nak balik? Dia kata, aku miskin, pakaian hak boleh pakai nak semayang hak ni je, nak kena balik bagi bini pula nak semayang. Masa dia main masjid, bini pakai apa tak tahu. Punya awal dia main. Tu hari dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa kat saya supaya saya senang sikit, kaya sikit, mudah nak beribadat. Nabi kata jangan. Dia kata ibadat waktu susah, waktu miskin, dia lebih mudah daripada ibadat waktu senang. Dia kata tak kot, so masya-Allah. Itu Tuhan nak tunjukkan. Nabi doa, bagi kat dia hadiah kat dia kambing 2 ekor, balik belah
Bela-bela dia membiak jadi sampai satu lembah. Bila jadi satu lembah dulu semayang tiap-tiap waktu, lah seminggu sekali baru sampai. Jadi 2 lembah sebulan sekali main masjid. Jadi 3 lembah 2-3 bulan sekali. Habis seluruh lembah di situ jadi membiakkan media, langsung tak main masjid dah. Nampak? Dia jadi kalut, dia tak boleh. Sebab tu kita bila Tuhan bagi musibah sikit kan, kita kena dekat dengan Allah. Ada hikmah dia. Macam kemarau kita tengok, dekat 3 bulan dia marau. Tuan-tuan sekalian, pakak kita pun ingat balik, nampak balik kebesaran Allah, nampak balik kekuatan Allah. Kita tak boleh hidup tanpa rahmat Allah, tanpa ayat Allah, hujan Tuhan turun. Bila kita pakat mendekatkan diri dengan Allah, sampai kepada kemuncak berimpun. Waktu disunatkan sembahyang sunat istisqa bila kita ditimpa musibah kemarau. Sembahyang yang nak mendekatkan kita dengan Allah. Disunatkan kita pergi sembahyang tu pakai dengan pakaian elok. Pakai dengan pakaian yang lusuh, kalau boleh pakaian kerja, pakaian nak duk pi motong, duk pi bendang, tapi bersih lah. Tapi pakaian tu bawa kebau lembu pergi situ, tak boleh semayang pun keluar juga pergi duk berimpun ramai-ramai. Pasal apa? Ini amalan ibadat yang nak mendekatkan kita dengan Allah, yang nak menunjuk kita bergantung harap dengan Allah. Nampak Tuhan didik kita dekat dia balik. Kita minta tengok macam hari Jumaat kita pakat buat sembahyang sunat istisqa. Allah Ta'ala turunkan hujan lepas petang tu, hujan lepas Jumaat Ustaz mula hujan. Kemarin paling lebat. Punca kita dapat susah jauh ni sebab kita jauh dengan Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, sejengkal hamba-Ku datang kepada aku pi kat dia sehasta. Sehasta hamba-Ku datang kepada aku pi kepada dia sedepa. Hamba-Ku datang kepada aku berjalan, aku datang kepada dia berlari. Kata hadis Qudsi. Makna bukan Allah tu sendiri main kasih sayang Allah. Kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, Allah lebih dekat kasih sayang dia dengan kita. Tuan-tuan sekalian, ni bila kita bercakap soal musibah ni, kalau kita tengok keadaan masyarakat dan umat, ramai yang jauh dengan Allah. Yang kita geram lagi tu, dah Allah bagi musibah, dia dah buat kerja bagi jauh lagi dia dengan Allah, dengan amalan syirik, amalan kufur. Pergi duk cari kapal terbang, dapat 5 orang mereka hampar tikam atas airport ni. India punya duk kayuh dengan raga, dengan haramnya kerja. Bukan dia nak kuih dekat, dia kuih jauh, dia buat kerja syirik. Saya tahniah kat saudara Khairi Jamaluddin, dia bukan ni tegas ni. Kita kena sokong dia, tuan-tuan. Saya hantar SMS kat dia, saya sokong dia terus berterah benda-benda khurafat ni. Dia nak pun menampak hamba Allah tu. Dia kata dia pernah menampak boya. Boya tak apa, tak mengaji. Ni pun kita boleh. Patutnya Allah Ta'ala bagi musibah kita kuih dekat, bukan kuih jauh. Bukan kuih jauh. Ni pergi teropong di bubu. Dia dah cerita Zam-Zam ala Kazam. Teropong. Apalah menurut saya betul-betul abang, saya malu kat dunia. Bila-bila lagi kepada dunia Islam. Berapa ramai Al-Azhar mengeluarkan cendekiawan Islam. Berapa ramai Universiti Madinah, Morocco, Jordan kan. Tiba-tiba kan anak murid dia keluar pergi dapat ijazah, negara dia jadi mengamalkan amalan syirik. Kami orang agama ni jadi malu. Orang kata apa buat apa. Tuan-tuan, kenapa jadi macam ni? Keluar saya tengok satu laman web Al-Arabiyah
Arabnya Timur Tengah, ditulis tajuk besar, usaha terakhir Al-Malaysian Malaysia untuk mengesan pesawat MH370 dengan menggunakan sihir. Dibuat gambar satu dunia. Tuan-tuan, negara Arab label kita ni mengamalkan sihir. Negara Islam, tuan-tuan sekalian, orang putih pula pergi duk pemain apa yang dia buat dia. Tuan-tuan, kenapa jadi lagu ni? Kita Tuhan bagi bala, patutnya kena kui dekat. Li takrib, tujuan ni Allah nak hampir, kan? Hampirkan kita macam Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kan Nabi Yunus, kita tengok Tuhan balakan kat dia, ditelan oleh ikan, kemudian tenggelam dalam laut. Ini lebih kurang zaman lah, duduk kapal terbang, duduk dalam laut, dasar laut, duduk dalam ikan nun, perut ikan, dah duduk dalam perut ikan satu, duduk dalam dasar laut lah. Apa Nabi Yunus buat? Dia mendekatkan diri dengan Allah, tak henti-henti duk zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada lain Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya adalah aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Menzalimi diri kita sendiri dah, tak buat perintah Allah, tak tinggal dengan Allah, walaupun dia seorang Nabi. Tapi dalam keadaan menerima musibah itu, kan, dia mendekatkan diri dengan Allah, mengaku salah walaupun tak salah. Ni Islam tunjuk kat kita, barulah musibah itu ada faedah kat kita, bukan saja menyusahkan kita, tapi di sebalik itu ada satu yang lebih bernilai kita dapat. Kita jadi hamba yang dekat dengan Allah. Dia baca. Rupanya orang yang susah kena musibah ni, bila dia doa dia naik sampai ke langit, didengari oleh malaikat. Malaikat kata, Hasan macam boleh dengar, bisa dengar ungkapan suara ni. Lalu mereka diberitahu bahawa itulah dia, suara Nabi Allah Yunus. Lalu Allah Ta'ala perintahkan mereka selamatkan Nabi Yunus, kan, ikan ni pun timbul, lalu dia meluahkan Nabi ni keluar. Ni li takrib, Allah selamatkan. Tuan-tuan, puan-puan pun, kita pun kalau apa musibah, bukan saja benda-benda susah, benda apa pun lah, kita berada dalam keadaan susah, tertekan, baca wirid ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biasa kita baca, insya-Allah Allah keluarkan kita daripada kesusahan itu. Tuan-tuan, semakin dekat. Siapa lagi? Kalau kita tengoklah orang-orang yang tinggi pangkat dan derajatnya di sisi Allah, para anbiya, para mursalin, tunjuk mereka saya, daripada tu Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, mana ada Nabi Rasul yang tak susah. Sedangkan mereka ni pangkat derajat tinggi di sisi Allah, semua senang, semua susah, tak ada senang. Mula daripada tu Adam duduk dalam syurga elok-elok, nikmat macam-macam seronok. Tak tahu kan apa yang musibah melanda mereka, terkeluar daripada syurga. Ini sebab Tuhan nak tunjuk kebesaran dia lah. Tapi sebab tu kan, musibah tu dah lamai ke dunia, tinggal nikmat syurga, lepas tu terpisah pula. Turun-turun main tu Adam turun di India, tu Hawa di Saudi. Dinamakan Jeddah. Jeddah tu perempuan, Jadun tu laki-laki. Sebab itu di tempat tu dinama Jeddah. Jeddah tu asal pada sejarah tu Hawa turun situlah. Ada makam dia, makam Hawa di Jeddah. Sebab tu tempat kita turun kapal terbang airport tu dipanggil Jeddah. Ambil sebelah tu Hawa, tu perempuan.
Boleh kat orang Melayu, dia berkeling dengan kawan dia, dia maki berharam jadah, ketuk jadah, petuk dia maki. Jadi terpisah, musibah kan. Tak, kita pun bini balik beranak mak dia pun tak boleh duduk lah di rumah. Wah sapi dapur, sapi serambi, tak boleh duduk lah, kan duduk kedai kopi gitu kan. Tu tahu ni, tu adab, tu awak tak tahu duduk kat mana. Terpisah lah, sampai jumpa di Arafah lah. Macam kita cerita tu, tuan-tuan sekalian. Siapa lagi kita tengok? Nabi Musa alaihi salam susah. Nabi Ayub alaihi salam. Kita tengok macam mana Nabi Ayub kan, dengan musibah yang Allah timpa, dia punya dekat diri dia dengan Allah. Nabi Ayub ni Allah Ta'ala istihar kepada malaikat di langit bahawa Ayub adalah hamba Allah, utusan Allah yang tinggi pangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Bila Allah istihar, maka Iblis kata dekat Allah Ta'ala, ya Allah, kau beri kepada aku kebenaran dulu untuk menguji dia, sebelum aku boleh terima dia ni adalah orang yang betul-betul derajat tinggi. Allah nak tunjuk bahawasanya orang yang pangkat derajatnya di sisi Allah tinggi, orang yang lulus ujian Allah. Allah izinkan dah. Nabi Ayub ni dia kaya, ladang dia banyak, gandum, ladang gandum dia banyak. Iblis nak bagi derajat Nabi Ayub tu, dia musnahkan semua ladang-ladang Nabi Ayub, terbakar hangus habis, dengan harapan Ayub ni tak sabar lah, marah kat Tuhan dan sebagainya kan. Tapi Nabi Ayub relax, dia tak ada apa. Iblis kata celakui, mana buat ke mana lah. Nabi Allah Ayub ada beberapa orang anak, dimatikan semua anak Nabi Ayub ni dengan izin Allah Ta'ala. Ada setengah kata diracun dan sebagainya kan. Lepas tu Nabi Ayub tak apa, dia relax, senyum gitu. Dia kata nak buat macam mana pula. Boleh. Lalu dia masuk dalam badan tubuh Nabi Ayub alaihi salam. Dia bagi sakit. Ini sejarah tuan-tuan. Iblis dengan muslihat dia, dengan izin Allah, dia boleh bagi sakit kan. Sebab tu kita kadang-kadang ada kawan-kawan kita sakit, pergi rata hospital, doktor kata pakcik tak ada apa, tapi perut wujud. PPMC, KMC semua tak ada apa kan. Balik berubat kampung dia kan. Dia iblis kadang-kadang sakit, kena sakit tu, pada musibah sakit Tuhan bagi cukup teruk sampai tinggal kulit dengan tulang, satu jenis kudir. Ada setengah riwayat menyatakan